Allah tawakkal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam, syahadan barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Situ. Kata syair kata syair sebelah ini. Kata syair kata syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam, dan kata syair, al-ilmu bighairi amal. Situ. Zambun kabir wal amal bighairi al-ilmi dalalun syadid wal amal ma'al ilmi nurun 'ala nur wa tuba lil ladzina 'ala hadain. Al-ilmu bighairi amalin, bermula ilmu dengan tiada amal itu zambun kabirun, kesalahan yang besar, dosa yang besar. Kemudian bermula amal pula dengan tiada ilmu itu sesat yang sangat, yang amat sangat. Dan beramal dengan ilmu dan berbuat amal serta ilmu itu nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Dan sekiranya bagi segala mereka yang mempunyai akal dua pekerjaan, yakni ilmu dan amal. Jadi bermula ilmu dengan tiada amal, itu satu penyakit. Dan berilmu kemudian tidak melaksanakan akan tuntutan ilmu itu sendiri. Ini berpunca dari beberapa masalah. Kerana bermula berniat yang tidak dijaga ketika mencari ilmu. Ya, mencari ilmu tujuan dia tujuan lain, bukan nak dekat diri dengan Tuhan, maka dia akan jadi perkara itu. Dia sekadar berilmu ya untuk dipandang hebat, berilmu untuk dibesarkan, untuk cari habuan dunia dan sebagainya, maka dia akan jadi begitu. Dan kalau dia kasat dia semata-mata nak damping diri dengan Allah Ta'ala, maka ilmu itu akan menjadi manfaat, ilmu itu akan diamalkan dengan betul. Yang kedua, amal dengan tiada ilmu pun satu masalah. Beramal tapi tidak ilmu, dua-dua ini disesatkan oleh syaitan wala'ayatullah. Amal rajin cuba menuntut ilmu dan nak akhir ibadat syarat rukun pun tak reti, zahir batin ya, macam had ni Allah. Kemudian yang selamat ialah wal amal ma'al ilm nurun 'ala nur, beramal dengan ilmu tu yang dituntut ya, nur 'ala nur, ilmu tu nur dan amal juga nur, ya, cahaya atas cahaya. Kata Imam Syafi'i memberi penjelasan kepada kita, dia bersumpah, wallahi ya, man fatal ilma waqta syababih fakabbir alaihi arba'an wafati, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar zat. Barang siapa yang luput menimba ilmu pada waktu hidup ini, maka engkau takbirkan dengan 4 takbir. Apa maksudnya? Sembahyang 4 takbir, sembahyang jenazah. Mana orang yang tak menimba ilmu, tidak mengisi dada dia dengan ilmu, nur ilmu, maka taraf dia sama dengan bangkai kan, ataupun sama dengan mayat ya.
Jadi mayat tu tak ada apa, tak ada apa. Mayat kalau kita balik ke kiri, dia balik ke kanan. Kalau kita tiarap dia pun tak boleh buat apa. Mana dia tidak ada kekuatan kalau tidak ada ilmu. Fakabbir alaihi arba'an wafat. Kau takbirkan dia 4 takbir. Kemudian dia mengucapnya bersumpah tu, wallahi hayatul fatah, demi Allah hidupnya pemuda tu, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan bertakwa. Iza lam yakuna, bila dua ni tak ada, la tiba, tak ada apa makna dia hidup. Kalau untuk tua dulu kata apa, kau mati lagi baik ni. Memberatkan dunia. Kalau tak ada ilmu, dia tak nak belajar, ya, orang panggil apa, buat menyemak atas dunia. Itu bahasa untuk tua lah. Kau mati lagi baik, memberatkan dunia macam tu. Mana besarnya tuntutan ilmu. Ilmu paling kurang apa? Mengenal akan Allah tu yang pertama. Tak sahaja ni kita hamba, fakir, hina, menumpang muka bumi Tuhan, tiba-tiba tumpang rumah orang, Tuhan tak kenal. Ya, tu nak kena jawab ni. Lepas tu urusan nak melakukan perintah dia, kena belajar, kena tahu. Dia telah segala bidang yang kita nak masuk, maka wajib kita dahulukan dengan cahaya ilmu supaya dia tahu syarat rukun, syarat sah, syarat batal dia. Yang zahir, yang besar lagi yang batin pula, perkembangan rohani dia macam mana dengan Tuhan, ya, supaya dia tidak tertipu dengan nafsu dalam beramal. Jadi yang selamat dia berilmu dan beramal. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam Tasniful Akhir, karangan di akhir Minhajul Amilin, dia kata al-ilmu wal amal wa huma jauharani li ajlihima tara tasnifal musannifin ila akhir. Ilmu dan amal ni merupakan dua permata yang sangat mahal. Dengan sebab itu kau tengok ulama-ulama besar mengarang ribuan kitab membahas tajuk ilmu dan ibadah. Lepas tu dah dua bekal kita nak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dua bekal. Padahal hadis Nabi menyebut inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu. Satu kumpulan manusia yang dia boleh cari ilmu, nak kata dia sihat, sakit tak ada, ambil sihat lagi. Ya. Awak luar negara lagi kata dia mengayau. Nak kata dia susah, kaya-kaya. Nak kata dia maknanya apa, tak ada masuk tempat lain, dia boleh beri ruang. Tapi dalam majlis ilmu dia tak, dia nak duduk betul. Ya. Maka orang ini akan mengalami penyesalan yang sangat dahsyat di akhirat. Air mata darah dia keluar pun tak ada guna lagi dah. Ya, sebab bila tadi ilmu ni bina amal macam ni. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal dan amal tu tabi'. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah SWT, ya, di mana Allah Ta'ala beri kita dengan izin dia, pertolongan dia, pemeliharaan daripada dia, dia berinya kita hidayah, petunjuk, dan diberi kita inayah, bantuan untuk berilmu dan beramal. Ya, kemudian diberi riayah pula, satu lagi besar, pemeliharaan, sehingga kita tetap betul-betul zahir dan batin menjadi hamba hanya kepada dia sahaja, tidak pada yang lain. Allah. Maka patuba lil ladzina ala hadain. Kejayaan besarlah bagi orang yang duduk dalam dua keadaan, ilmu dan amal. Itu dua perkara besar disebut oleh Tuan Pengarang. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain menerangkan kedudukannya. Dan amal itu jalan mengetahui akan kaifiatnya, dan amal itu jalan mengetahui akan kaifiatnya, dan amal itu jalan menyampaikan kepada ilmu laduni. Ya. Ya, ilmu untuk beramal untuk ilmu. Itu balik ni. Berilmu itu yang pertama ilmu syariat. Jika kena ada, kemudian beramal. Bila dapat ilmu, beramal, dapat ilmu, maka ilmu kedua itu ialah ilmu yang hasil dengan amal, dipanggil ulumul laduniyah. Dalil firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takut oleh kamu akan Allah. Mana benalah takwa yang sebenar. Takwa itu imtisarul awamir wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan zahir dan batin dia. Bila dia duduk situ, maka martabat dia diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
yakni amalkan dan kerjakan oleh kamu segala suruhnya dan jauhkan segala tinggalnya oleh kamu segala barang larangannya. Nasaya menganugerahi Allah Ta'ala pada sir hati hamba yang takut akan Allah Ta'ala tu dengan tiada mengaji dan belajar. Tuan tu jumpakan ulumul laduniyah, ilmu di sisi dia terus. Dia dapat ilmu secara mukasyafah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan dia akan ilmu yang barang telah diketahui, dan saya mempusakai Allah Ta'ala akan dia dengan ilmu yang tiada mengetahui ia. Jadi ilmu yang dapat dengan riyadhah wal mujahadah, ini panggil ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan ruhani dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang pertama dibersihkan daripada kejahilan, kegelapan jahil. Kegelapan kejahilan itu dibersihkan dengan cahaya ilmu. Yang kedua pula ialah kegelapan hijab. Ada ilmu tapi hati terhijab lagi, banyak lalai dengan Tuhan, banyak rasa membesarkan benda lain, banyak terkhayal dengan benda lain, banyak leka dengan benda lain. Maka benda tu tidak akan selesai melainkan dia ada mukasyafah. Mukasyafatul qulub, Tuhan bukakan nur dalam kalbi dia. Ketika dia tak beranjak lagi, dia berlazat dengan Tuhannya. Selama ni dia ada ilmu tapi iman dia tak berapa kuat, ya. Dia terhijab lagi dengan memandang diri dia. Ketika itu maka dia banyak mengambil sedap khalqiyah, kesilapan dengan makhluk. Sekarang dia ambil kesilapan dengan kesilapan khaliqiyah, mana kesilapan dengan Tuhan ini sendiri. Yakni menganugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ladunni yang tiada susah dengan belajar mendapat dia. Tetapi dia dah belajar dulu dan ni kadang-kadang dia ada keliru, ya, kita zikir je tak payah belajar. Itu syaitan dan banyak ni merosakkan orang ni. Tengok dia berlapas Quran ayat tadi apa, wattaqullah, kemudian baru wa yu'allimukumullah. Ilmu laduni datang nombor 2. Wattaqullah, takut akan Allah, maka takut ke Tuhan tidak sah melainkan dirangkaikan 3 cantuman, al-ilmu wal ibadah wal ikhlas. Apa jadi? Dia berilmu, dia beramal, dia ikhlas, maka baru dia jadi insan muttaqin. Pergi yang kedua baru Tuhan buka. Ini setengah tu dia beramal, kita nak mengaji, kita nak tunggu ilmu lah dia. Nanti jadi masalah, macam-macam datang. Sebab dalam hadis pun man amila bima alima, siapa yang beramal dengan barang yang dia dah tahu dengan ilmu dia beri. Kemudian baru Tuhan beri susulan kedua, warasahullah ilma ma lam ya'lam, Tuhan wariskan ilmu yang kedua. Ya, dua-dua tu kena ada, ilmu zahir dan kedua ulumul laduniyah yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Baik, ilmu laduniyah dia perlukan tapak ni. Tapak ada apa? Farriq qalbak minal aghyar, kosongkan kalbi kita lain daripada makhluk. Kita jangan rasa kebesaran makhluk dalam kalbi kita, jangan rasa kesedapan dengan makhluk dalam kalbi. Buang kita dengan dia yang dia akan buka. Jadi kalau kita tak sendiri tu, kita duduk terkhayal dengan bayangan yang tak ada hakikat, ya, dia akan terhijab. Dia payah sebab dia suruh keluar farriq qalbak. Ya, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau akan sampai ke Tuhan. Maknanya dia tak duduk dalam alam ni, alam mulki. Rohani dia naik alam malakut wal jabar. Ya, itu semua maknanya peningkatan satu peringkat ke satu peringkat yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab nikmat sebenar di dunia bila kita boleh keluar hati kita daripada makhluk, ya, hatta yastawiya indahu al-mana wal ata wal ghina wal fakir. Ya, sama je bagi dia, dan kaya miskin serupa, tak ada apa. Senang susah, sehat sakit serupa. Apa makna serupa? Dalam dua-dua perkara tu dia makrifat akan Allah Ta'ala. Itu makna serupa, tak ada apa-apa. Jadi kalau dia sihat lain, sakit lain, dia ada beza tu. Sihat dia seronok, sakit dia mengerang, tolong lagi. Dia kaya lain macam, bila miskin lain macam. Dia kawan orang kaya lain macam, kawan orang miskin lain macam. Betul belum? Betul lagi. Betul lebih terbalik panggil. Yang betul tetap dia tak. Dia dengan Tuhan je. Kaya miskin apa tak ada masuk dalam kepala dia. Tuhan bagi alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah, tak ada hal lagi. Itu ahli makrifat. Sebab apa? Dia dah lepas daripada tambatan alam mulki ni.
alam yang penuh dengan hijab, dia naik ke atas dengan nur makrifat yang dibuka Allah Ta'ala. Berlazat dia dengan Tuhan, bukan berlazat dengan hamba Tuhan. Ini ma'anugerah Allah Ta'ala akan laduni yang tiada susah dengan belajar dan dapat ilmu tiada laduni, jalan yang menyampaikan kepada makrifat. Bila laduni di sisi Tuhan buka, bahawa dia akan dibukakan makrifat sebenar dengan siapa Tuhannya. Kalau dia kenal siapa Tuhannya, nasihat hati dia tidak akan putus dengan Allah Ta'ala, dan hati dia tak akan berpaling kepada yang lain, dan dia tak akan rasa nikmat yang lain melainkan nikmat kebesaran, keagungan, kelazatan dengan Tuhan. Kalau belum dapat tu makna dia belum masuk lagi tadi. Dan kerana bahawasanya makrifat itu tiada hasil ia melainkan dengan ilmu laduni, dengan pancaran ilmu terus daripada Allah Ta'ala. Bermula makrifat itu ialah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Tuhan tajallikan pengenalan dengan zat mukasyafah, bukan dengan ta'akun. Kalau dengan akal itu ilmu suludin, kita mengenal Tuhan dengan akal, memikir, cari dalil, itu untuk membina akidah. Yang sini bukan bina akidah ni, dia naik ke atas sebenarnya. Dia membina mukasyafah, pembukaan qalbi kita dengan dia, dengan bahawa bila terbuka dia berhadap sentiasa. Itu dipanggil muraqabah dan musyahadah. Dia sebut dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Dan tu nikmat besar ni, nikmat yang paling besar dalam dunia. Siapa buka? Arifin sufi dibuka. Dengan nas Quran dan hadis dia buat penggulungan, ialah bila terbuka hati kamu dengan dia. Itu nikmat paling besar. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar, paling sempurna dalam dunia ni bila terbuka qalbi, roh dan sir kamu dengan Allah Ta'ala. Selagi tak terbuka, kita macam katak bawah tempurung. Wali-wali pandang kita wawang macam katak bawah tempurung, tak habis kau pusing kat sini. Alam mulki, dia datang jali alam lain, alam lebih tinggi, alam dia berlazat dengan Tuhan. Kalau kita ni berlazat dengan dengan sultan, dia pergi ke istana, dia masuk dalam, jumpa bilik dengan tuanku, yang ni duduk bawah, tak masuk-masuk lagi, duduk kawan dengan jaga. Itulah maksud pusing bawah, rugi. Sebab kita layak, kita ada kelayakan untuk masuk. Itulah rohani kita itu berkelayakan, dan dia dah pernah masuk dulu ketika alam zarri, ketika Tuhan kitabkan alastu bi rabbikum qalu bala, semua kenal. Sebab apa dia dapat? Semua tu roh orang beriman dan roh orang yang tak beriman, ketiga alam zarri semua sama kan? Dia kenal akan Tuhan dia. Sebab apa sih? Tak ada dinding, tak ada hijab, tak ada benda yang mengotorkan akan cermin qalbi dia. Sebab roh ketika itu jasad tak ada lagi kan? Tuhan tanya je, siapa tidak aku ni Tuhan? Alastu bi rabbikum, semua jawab sama, qalu bala, dengan jawab yang paling hebat. Maknanya tu makrifat dia ada. Bila letak atas dunia ni habis. Letakkan dengan dunia, dengan makhluk, macam 4-5 hujan besar-besar, habis tembang. Tu rahmat Allah Ta'ala. Tuhan ingatkan balik, datangkan rasul-rasul untuk menarik balik mereka itu pada jalan yang sebenar, itu jalan Allah, jalan makrifat sebenar dengan Tuhan. Syahadan barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Nah, saya mengenal ia akan dirinya. Dan barang siapa mengenal akan dirinya, nah saya mengenal ia akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal akan Tuhannya, nah saya jahil ia akan dirinya. Itu bahasa sufi tadi. Barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala, dikenal maknanya dengan mengelalui pendedahan daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Secara syariat dikenal, bahawa dikenal Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, dikenal Allah Ta'ala tu Maha Hebat, dikenal Allah Ta'ala tu As-Sani' pencipta, Al-Mu'ti pemberi, Al-Mani' yang menyekat, Al-Mujid yang mengadakan. Semua tu, segala sifat kesempurnaan ringkas, segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, itu alam min awsafillah, segala sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya mengenal Tuhan bidalil, dengan mendatangkan hujjah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru bi zati. Berfikir kamu dengan kejadian Allah Ta'ala, jangan kamu fikir hakikat Tuhan, itu tak diulang. Jawab ni bila dikenal tu, saya mengenal ia akan dirinya.
Dia akan kenallah diri dia apa? Bersifat lawan. Dia fakir, dia hina, dia lemah, dia berhajat. Walhasil kesimpulan dia, segala naqais, segala kekurangan adalah milik makhluk. Takat tu. Kemudian round yang kedua, dan barang siapa mengenal dirinya, ini bisyuhud, ya, dia mengenal diri dia tu dengan rasa hati. Tadi dia kenal dengan hujjatul aqli, dalil Quran hadis menggunakan akal. Yang ni dia mengenal naik atas kintan, mengenal dengan keperasanan. Dia berasa yang dia tu fakir. Nah, saya mengenal dia akan Tuhannya. Ya, makna dia mengenal bil mukasyafah. Bila wafi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak perhati ke? Makna dia kenal akan diri dia dengan cara merasai bahawasanya bila terbuka dia dengan Tuhan, dia kenal bahawa wujud yang sebenar adalah dia. Maka ketika itu dia padamkan, dia mengenal sini dengan makna dipadamkan tentang akan kudrat dia dalam memandang kudratillah. Dia padamkan ilmu dia dalam memandang ilmu Tuhan, dan akhirnya memadamkan kewujudan dia dengan memandang kewujudan Tuhan. Itu makna mengenal diri, ada ia tiada engkau. Ya, kerana risalah wujudiyah bagi Ibn Arabi. Orang yang kenal diri, apa maksud dia? Tak ada dia. Hakikat yang ada ialah dia. Itu semua apa? Bayangan itu. Tu. Maka barang siapa kenal, dia akan kenal akan Tuhan. Mengenal peringkat kedua ni. Dan barang siapa mengenal ia akan Tuhannya, nasai jahil ia akan dirinya. Maksud apa jahil diri dia? Tak ada apa kan? Dia akan mengetahui dia tak ada apa sebenar. Mawujud yang sebenar ialah Allah Ta'ala. Setengah Nasrah dia kata apa? Fasadal jasad. Man arafa nafsa faqad arafa Allah, wa man arafa Allah fasadal jasadu. Bila kenal Tuhan maka rosaklah, binasalah. Apa makna binasa? Ail fana, lenyap. Perjalanan al-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke rohani, ke Tuhan ni dia takkan berstart, dia takkan mula dan takkan terbuka melainkan selepas daripada fana. Dia melenyapkan pandangan keperasanan kalbi dia dengan makhluk, baru Tuhan buka. Ya. Lenyap perasaan, keperasanan, syuur, bukan mata luar tuan-tuan ni. Sebab dia kata la mawjud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan Allah. Ibu pula Wahabi pula dia kata bohong gitu. Tak ada wujud di depan kita banyak ni. Dia tak faham, bukan wujud dengan mata kepala, wujud dalam keperasanan kita tu. Sebab yang sampai dalam bukan luar. Ya, al-basar la yara illal khalq wal basira la tara illal haq. Mata luar kita tak pandang melainkan makhluk yang dia tak kenal Tuhan. Ya, mata dalam tu yang kenal tu, roh kita, sir kita. Dia tu nur yang Tuhan bukakan ni. Latifatur rabbaniyah nuraniyah. Hakikat diri kita sebenar tu. Latifah benda yang seni, kejadian Tuhan yang nurani. Dia tu boleh menjelajah makrifat yang tinggi. Maka terbuka dia apabila kita riadah wal mujahadah, sental dia kuat dengan penjagaan rapi. Anggota 7 jangan kena maksiat, kalau kena cepat taubat. Kemudian kita sental dengan apa? Dengan taubat, dengan zikir, ya, mujahadah, riadah pun dia terbuka kan? Ya. Dia terbuka baru dia tahu, dia kenal siapa dia, siapa Tuhan dia. Dia kenal Tuhan dia, lenyap dia. Ya, lenyap dia. Bahkan ada sahibul haqiqah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam hakikat sebenar makrifat sebenar ni, ghaba anil halqi, lenyap makhluk daripada batin hati dia, lenyap, hilang. Dengan sebab apa dia hilang tu? Bisyuhudil malikil haq, dengan pancaran nur makrifat, syuhud akan Tuhan dia, memadamkan keperasanan yang lain. Bila lain perasaan dia hilang, maka berlazat ia dengan Tuhannya. Adapun orang yang belum sampai ahli makrifat, ya, orang ahli makrifat dia sentiasa perasaan dengan Tuhan. Orang yang belum masuk dia perasaan dengan makhluk. Betul. Full time dia dengan makhluk, siang malam pagi petang tak ada ingat Tuhan. Pada dalam semayang pun dia masuk ingat kerja dia juga. Yang kata kepada Allah, dah kejap kita belayar. Laut balik laut, darat balik pejabat, urusan kerja, niaga, semua dia timbun dalam semayang. Sebab apa? Dia belum kenal siapa Tuhan. Kalau dia berkenal siapa, dia tak landas, dia kalbi dia tak berani nak meranjak kan. Sebab dia tahu Tuhan melihat. Raqib annallaha yara, murakabahkan kita sentiasa dipandang lihat. Macam mana kalau bos lihat kita kan?
Kita berjalan di parti, lepas tu nak buat kerja macam tu, tak angkat kepala kita. Itu bos, ini bukan bos, Malikul Muluk, raja segala raja. Kita dah tahu Tuhan tu melihat, tapi kita tak perasan dia melihat. Itu beza kan? Kita tahu sifat Tuhan sama basar, mana dia tasib bisami wal basar. Apa ta'ala sama basar? Al-inkishaf, nyata terang, tak ada satu boleh terlindung dari pandangan Allah Ta'ala. Tapi ada rasa tak? Ada masalah ni. Kalau berjalan tak rasa kita dilihat oleh Allah Ta'ala, itu muskil maknanya, bahaya. Bila tak, sebab apa tak dapat? Sebab dia asyik full time dengan makhluk. Kang orang kata apa, Kang orang kata apa, dia nak buat kerja dia, Kang orang kata apa, Kang orang pandang, orang dalam kalbi kamu takkan sampai ke Tuhan. Kata Syekh Abdul Malik Al-Farmadi, guru bagi Imam Ghazali, kau keluarkan orang daripada kalbi kamu, kau sampai ke Tuhan. Itu jasad tak apa kan? Pakaian dia. Dan itulah kedudukan para Nabi Rasul, abdanuhum bil khalaiq wa arwahuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Itu pakaian, itu sunnah paling besar sekali. Sunnah paling besar sekali apa? Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Setiap saat full time rohani dengan Tuhan. Kita pula terbalik, full time rohani kita dengan makhluk. Pada semayang boleh bawa lagi. Dan sebab tu semayang kita tak jadi kepada hakikat tanha anil fasya'i wal munkar. Dia semayang, lepas keluar semayang hasad, dengki ada lagi, riak ada lagi, sum'ah ada lagi, takabur ada lagi. Sebab dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, mana dia berani nak angkat kalbi dia menghadap rasa besar dia? Tak berani kan. Dia maha besar, kau siapa bukan? Itu maknanya. Dia tak berani, dia tunduk je. Sebab dia kenal yang maha agung, yang maha kuasa sedang melihat akan dia. Dan dilihat kalbi kita. Kita buat ibadat menghadap orang ke menghadap dia? Kalau dia rasa benda tu, dia tak berani. Dan ke situ baru dia dapat lazat dia dengan Tuhan, kemanisan dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Itu kata barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala, nasib mengenal ia akan dirinya. Dan kemudian barang siapa kenal akan dirinya, ekoran tu. Dia dah kenal diri dia kan, tak ada apa, semua dari dia. Sehingga wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu, apa ada, tak ada apa. Nah, saya mengenal akan Tuhan dengan makna apa? Lenyap. Dan siapa dia kenal Tuhan yang kedua ni, maka jahil mana lenyap dia lah, tak ada apa tu. Tu Allah. Maka tiba-tiba makrifah itu ta'alluq ia bergantung dengan mengenal diri. Dan mengenal diri ta'alluq ia dengan mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan. Apa makna itu? Dan mengenal Tuhan itu ta'alluq ia dengan jahil akan dirinya. Namun jahil akan diri dia, dia menisbahkan akan dia tidak ada pengetahuan hakikat. Yang mengetahui sebenar ialah Allah Ta'ala. Selagi kita rasa kita tahu, kita ada tak sampai ni. Sebab tu ulama' kalau duduk taraf ini baru dia betul. Kalau tidak, belum berjejak betul. Dia terhijab dengan ilmu. Inna asyaddan nasi hijaban al-ulama' wal-ubad wal-zuhad. Orang yang masih tebal lagi hijab dengan Tuhan, ulama'. Bila dia nampak ilmu dia, dari dia tak matikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanak maksudnya Ta'ala, kita bersucikan Allah Ta'ala daripada segala naqais. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu itu illa ma 'allamtana, melainkan yang Tuhan beri. Dia beri dapat, tak ada kosong, tak ada apa. Kembali pada asal, matikan diri itu maksudnya. Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, a'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsi. Terlebih mengenal kamu dengan Tuhannya, terlebih mengenal ia akan dirinya. Kalau dia kenal kuasa besar Tuhan, di mana nampak kudrah dia. Kalau dia berkenal bahawa ilmu Tuhan yang qadim, yang sedia kala, maha hebat, mengetahui segala-gala zahir wal batin, tidak tersembunyi, mana ada ilmu dia lagi dan tak nampak ada ilmu dia. Dan akhirnya dia nampak kewujudan yang sebenar-benar, wujudul mutlak. Maka mana ada wujud yang muqayyad, lenyap, wujud yang berkait, yang terikat. Sebenarnya semua makhluk kita terikat dengan dia. Wujud dia tidak mutlak, terlepas. Tidak ada siapa yang mengikat dia, dia yang mengikat segala-gala. Ketika itu lenyap dan pas sadar jasad, fana lah di mana. Ketiga itu baru dia rasakan nikmat sebenar dia dengan Tuhan.
nikmat dengan Tuhan bila kita bulan lenyapkan keperasaan kalbi dengan makhluk, bahawa dia diangkat taraki nur makrifat, dia naik ke atas. Dan satu lagi, dan makrifat akan Allah Ta'ala itu jalan menyampaikan kepada kashfin. Bila makrifat ni berlaku, dia akan rafa'tul hijab, aku buka hijab, terbuka kan? Artinya terbuka daripadanya segala hakikat asya. Sebab di awal kitab ni apa dia kata dulu, wa atla'ahum hakikatal asya, atala ittila, mantan buka dalam batin hati para awliya ni segala sesuatu. Bahawa para awliya bila tengok dengan nur, kalau dia suluh kat kita dan tembus kita ni, A to Z dia boleh baca. A to Z dia boleh baca. Siapa buka, Allah Ta'ala buka. Sebab apa tu buka? Buat cermin sudah lap. Cermin kita dah lap cantik berkilat, memang sentiasa terbuka, suluh kat mana semua ditangkap. Tapi kalau cermin tadi penuh dengan apa, debu apa, gajah melintah, dia tak boleh tangkap. Dia tak akan dapat tangkapan bila ada hijab. Sekarang kerja kita buang hijab tu kan. Kita mandi kat dalam bilik air, sabun tu mengecik, habis tutup cermin. Dah tebal, kita tengok apa dia nampak. Kita pun ambil sabun, sempu sap, kita basuh. Oh, bila dia berkilat macam tu. Tok Zah kata nampak kita kaki nyamuk pun nampak. Tu maksud dia apa? Bersihkan. Tu kita bersihkan kalbi kita, lain daripada dia sentiasa menghadap dia, istighal, dia akan beri satu maknanya apa? Enjin baru dia, iaitu mahabbah, seronok. Dia panggil lazat. Dengan lazat dia akan pergi pada asyik, rindu. Dengan rindu rapat, aku buka dia. Dia dibuka tertegang dia. Muka syafah dia panggil ni. Dan makrifat akan ta'ala itu adalah jalan yang menyampaikan ia kepada kashfin, ya. Artinya terbuka daripadanya segala hakikat, yang menyampaikan ia kepada fana. Bila terbuka segala hakikat satu apa? La mawujud lah, tak ada. Yang wujud sebenar dia, fana daripada. Dan fana itu jalan menyampaikan kepada fana al-fana, iaitu dipanggil baqa. Itu tiada melihat ia akan dirinya. Keperasaan panak pun dia lenyap dengan Tuhan terus. Dia mempanakkan dirinya hingga dilihatnya itu ialah Allah saja. Ya. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Tidak aku lihat sesuatu melainkan dah lihat Tuhan dulu, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu kalam ni. Tidak lihat yang pertama dengan mata kepala, melainkan aku lihat atau lihat dengan mata hati. Kalau lihat mata kepala, mata hati dipanggil musyahadah atau muraqabah dan musyahadah akan Ta'ala. Itu perlu kepada latihan, dan latihan banyakkan zikrullah sehingga dia asyik dengan Allah Ta'ala. Bila dia asyik, Tuhan buka. Ini asyik dengan lain, dengan makhluk, itu yang payah. Hati kita duduk seronok dengan makhluk, bimbang dengan makhluk, menghadap pada makhluk, ya, leka dengan makhluk. Macam mana nak masuk line makrifat, kita tak boleh masuk. Dan fana'ul fana' itu jalan yang menyampaikan kepada baqa. Bila lenyap atau lenyap habis, baru dia baqa kalbi dia dengan Tuhannya. Itulah yang dituntut. Dan makam inilah yang ditafsirkan dengan penglihatmu akan bahawasanya Allah itu meliputi akan tiap-tiap satu. Muhitun, dia meliputi akan tiap-tiap satu. Maknanya apa? Bukan Tuhan tu cantum dengan makhluk dah. Kan kata Tuhan duduk di kita, kapi pula kan. Tuhan zat dia tidak ada ittisal dengan kita, dia tidak ada hulul, ya. Maksud dia meliputi dengan nisbah takluk dia, ilmu dia, ya, pengawasan dia, tidak ada satu yang terlepas dari Tuhan. Dirasakan demikian itu terlebih manis daripada nabat gula batu, dan terlebih lazat daripada liwak, iaitulah kepala susu. Mana ceritakan kelazatan ruhani bila dibuka dia dengan Ta'ala, bila difanakkan yang lain lenyap. Dan penyelapan itu berlaku bila ada kemanisan dan kelazatan dengan Allah Ta'ala. Maka kita minta ibadat kita buat zikir baik, baca Quran, ke sembahyang dan sebagai segala ibadat, kita nakkan biar ada kemanisan. Kemanisan itu penting. Kalau buat tak ada manis, tawar je, macam kita makan kita tak ada rasa kan. Dia kena ada rasa tu, cari rasa tu, minta dengan Ta'ala bangun malam-malam, minta, ya Allah, kau tariklah kalbiku kepadamu sehingga aku merasakan kelazatan dengan engkau. Tu dibuka tu, tahulah tentang ni, macam-macam rasa dia akan buka, rasa makrifat tajadi dan sebagainya lah. Habis tu dia suruh kita apa? Kosong, latih mengosongkan kalbi dengan apa? Banyak zikrullah kan, banyak, ya, banyak tu naik nafas sentiasa dengan dia. Habis kerja luar buat lah, dan
Kita nak tackle dalam, ya, jasad dengan makhluk tak apa, jaga syariat sudah. Yang nak dalam tu, dia yang ada kelayakan untuk menerima pancaran tajalli daripada Ta'ala. Bila dia bersinar, kita bersihkan daripada kekotoran dan debu-debu kekhayalan, maknanya habis. Kemudian pemuda fana itu dibagi pada 3 peringkat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina raufur rahim. Allahumma haqqir rabbika wa sallim ala majamia. Wa jazib qulubana 'anil nazar wa sukun hatta yankashfa. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallah.